Seterusnya kita lihat pada perkara yang ke-20, mendengar dan taat kepada para imam dan pemerintah Islam daripada kalangan mereka yang baik mahupun yang jahat, dan daripada kalangan mereka yang mendukung pemerintahan di mana manusia berhimpun di bawahnya dan redha dengannya, dan daripada kalangan mereka yang mengambil tampuk pemerintahan dengan pedang sehingga dia menjadi khalifah dan digelar Amirul Mukminin. Seterusnya, perang bersama-sama dengan pemerintah akan terus berlanjutan sehinggalah ke hari kiamat, sama ada daripada kalangan pemerintah yang baik mahupun yang jahat. Ia tidak boleh ditinggalkan. Seterusnya, pembahagian harta fai, fa ya hamzah, pembahagian harta fai dan pelaksanaan hudud ke atas umat akan berterusan dan tidak boleh sesiapa mencela mereka, yakni pemerintah, mahupun mengganggu gugat mereka. Membayar sedekah melalui mereka, pemerintah, adalah harus dan tertunai. Sesiapa yang membayar melalui mereka, yakni pemerintah, akan tertunai kewajipannya sama ada daripada kalangan pemerintah yang baik mahupun yang jahat. Solat Jumaat di belakang mereka, yakni pemerintah, dan di belakang imam yang dilantik oleh mereka adalah dibolehkan dan kekal sempurna dengan 2 rakaat. Okey. Solat Jumaat tu kekal sempurna dengan 2 rakaat, yakni solat Jumaat tadi. Sesiapa mengulang solat Jumaat tu, maka dia seorang ahli bid'ah yang meninggalkan hadis-hadis dan menyalahi sunnah. Dia tidak akan memperoleh apa-apa daripada fadilat Jumaat sekiranya dia tidak mengharuskan solat di belakang pemerintah yang baik mahupun yang jahat. Maknanya barangkali dia solat di belakang pemerintah itu atau wakil pemerintah, tetapi dia melihat bahawa solat imam tu tak sah, maka Imam Ahmad kata dia tidak akan memperoleh apa-apa fadilat walaupun dia solat belakang. Tapi kerana kepercayaan dia bahawa solat imam ni tak sah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa fadilat solat Jumaat tu. Maka sunnah menuntut supaya dikerjakan bersama mereka dengan kepercayaan bahawa ia sempurna. Makna solat yang dikerjakan di belakang pemerintah atau wakilnya sempurna tanpa sebarang keraguan dalam hati. Yang ke-25, sesiapa menentang pemerintah daripada kalangan pemerintah Islam sedangkan masyarakat telah bersatu di bawahnya dan merestui pemerintahannya dengan apa jua cara, sama ada dengan keredaan mahupun dengan mereka ditewaskan. Apa artinya? Maknanya pemerintah yang memerintah tu diterima oleh masyarakat dengan redha. Maknanya mereka rela dengan pelantikan pemerintah tu, ataupun dengan terpaksa. Maknanya pemerintah itu pemerintah Islam, yang dimaksudkan dengan pemerintah sini pemerintah Islam. Pemerintah Islam itu menguasai negara mereka dengan paksa. Dia memerangi pemerintah yang dahulu, pemerintah yang dahulu ditewaskan, dibunuh atau seumpamanya. Lalu dia menguasai negara itu. Maka dalam keadaan ini, pemerintah ini, yang baru ini, yang telah menguasai negara itu dengan menewaskan
khalifah atau pemerintah yang dahulu, ia juga tetap ditaat. Ya. Jadi saya ulang, sesiapa menentang pemerintah daripada kalangan pemerintah Islam, sedangkan masyarakat telah bersatu di bawahnya dan merestui pemerintahannya dengan apa jua cara, sama ada dengan keredaan maupun dengan mereka ditewaskan, sesungguhnya dia telah mematahkan, maknanya kalau dia menentang pemerintah itu, sesungguhnya dia telah mematahkan tongkat pemerintahan orang Islam dan menyalahi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa maksud mematahkan tongkat pemerintahan? Ini pembungaan bahasa, balaghah. Kalau kita tengok pengembala kambing, kebiasaan siapa yang bukan pengembala ke, dia biasa kalau nak gembala dia akan pegang tongkat. Seperti mana guru akan pegang rotan. Tujuan dia apa? Supaya mengawal murid-murid jangan nakal-nakal. Dikawal kambing tu supaya jangan pergi merata. Dia shoo dia, supaya pergi ke mana yang dia nak lah. Maka pemerintah juga diibaratkan begitu. Dia ada tongkat untuk menyuruh, ya, atau melarang rakyat dia. Itu balaghah, pembungaan bahasa. Maka siapa yang menentang, dia dianggap telah mematahkan tongkat pemerintah tu. Maknanya dia derhaka lah. Sekiranya dia mati, dia akan mati dalam keadaan jahiliah. Tidak halal untuk memerangi pemerintah maupun menentangnya demi sesiapa pun daripada kalangan manusia. Sesiapa melakukannya, maka dia seorang ahli bid'ah yang telah menyalahi sunnah dan jalan yang lurus. Sebelum kita teruskan, kita lihat kelima-lima perkara yang kita telah sebutkan, yang mana kalau kita lihat dia lebih menjurus kepada satu prinsip yang sangat-sangat penting, yang mana telah digariskan oleh para ulama sejak zaman berzaman, oleh ulama Islam sejak zaman berzaman, iaitu prinsip taat kepada pemerintah. Prinsip bahawa rakyat di sesebuah negara Islam wajib untuk taat kepada pemerintah Islam mereka. Mereka dilarang daripada menentang pemerintah mereka, seperti mana mereka juga dilarang untuk menjatuhkan pemerintah yang ada dengan apa juga alasan, selagi mana pemerintah itu masih lagi dalam Islam, masih lagi Islam dan belum jatuh kafir. Jatuh kafir menurut syarat-syarat yang telah digariskan oleh syariat Islam. Selagi mana pemerintah itu masih Islam, walaupun dia melakukan apa juga kerosakan, ya, kezaliman, penyelewengan, korupsi, merampas harta, menzalimi rakyat, memukul rakyat, memenjarakan rakyat, bahkan kalau dia membunuh rakyat pun, apa yang pasti perbuatan-perbuatan ini, seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, ia adalah dosa besar, tetapi ia tidak menyebabkan seseorang itu jatuh kafir. Kerana perbuatan jatuh kafir hanya sekiranya dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kalimah syahadah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun perbuatan-perbuatan ini tidak dinafikan bahawa ia adalah dosa besar, yang mana kalau seorang itu tidak bertaubat daripadanya, dia layak untuk dihumban ke dalam api neraka. Tetapi bukan kerana dia telah jatuh kafir, tetapi kerana ia adalah dosa besar yang tidak sampai ke tahap kufur. Maka ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat prinsip asas dalam hubungan antara rakyat dengan pemerintah, seperti yang telah kita baca tadi daripada kata Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh ahli sunnah wal jamaah. Kenyataan ini boleh kita akan lebih hargai, kita akan lebih faham kalau kita sudah faham tentang apa sejarah hidup Imam Ahmad. Kita ada sebut tadi kan, bagaimana Imam Ahmad
Adakah dia ni, mungkin ada yang akan kata, oh dia ni nak ngampu kerajaan, oh dia ni tali barut kerajaan, Imam Ahmad ni dalam parti kerajaan dan sebagainya. Ternyata tidak. Bahkan seperti yang kita telah dengar daripada cerita kisah hidup dia, dia telah diseksa oleh 3 orang khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Untuk sekian lama dipukul, diazab, diseksa dan dipenjarakan dalam penjara di bumi Baghdad di Iraq. Tetapi nak kata bahawa Islam bukan berteraskan kepada emosi. Dia bukan berteraskan kepada perasaan kita. Bila kita marah, kita buat macam-macam. Bila kita suka, baru kita buat baik. Tidak. Syariat Islam dia sentiasa mengatur hala tuju perbuatan kita, kata-kata kita, perasaan kita. Ia semua dikawal oleh syariat Islam dan bukan hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ia didorong oleh syaitan. Maka apa agaknya hikmah tentang kewajipan taat kepada pemerintah? Yang mana kalau kita lihat masyarakat Islam pada hari ini seakan-akan tidak mengerti atau seakan-akan memahaminya dengan cara yang salah sama sekali masalah taat kepada pemerintah. Apa hikmah dia? Kalau kita lihat, hikmahnya cukup jelas. Kezaliman, kerosakan, dosa yang dilakukan oleh pemerintah, itu kita jelas, itu dosa besar. Kalau pemerintah tu tak taubat, dia akan masuk neraka. Tetapi kita mendapati syariat Islam tetap kata pemerintah tetap mewajibkan ke atas rakyat di negara itu untuk taat. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kenapa tidak saja disanggah pemerintah itu? Kenapa tidak saja diburukkan, dia buka aib, dia buka penyelewengan yang dilakukan, dijelaskan kepada rakyat supaya rakyat bangkit menentang pemerintah itu, untuk ditukar pemerintah itu kepada pemerintah yang kononnya lebih baik. Kenapa tak macam tu? Kenapa syariat Islam tetap mewajibkan ke atas rakyat supaya terus dengar dan taat kepada pemerintah itu walaupun dia zalim? Ini kerana ini adalah hakikat bahawa Islam menuntut supaya kita sentiasa menjaga kesatuan kita, tak kira apa juga. Seperti mana firman Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu dengan tali Allah semua, kesemua kamu, jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kamu berbalah, berpecah. Ya. Dalam ayat-ayat lain Allah kata wa'ti'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan kamu berbalah, jangan bergaduh-gaduh. Kerana kalau kamu bergaduh, apatah lagi dengan orang yang paling besar, pemerintah. Kita bergaduh dengan anak-anak, gaduh dengan kawan kita, itu okey lagi. Gaduh dengan pemerintah macam mana? Lagi teruk. Kalau kita berbalah, wala tanaza'u fatafshalu, kamu akan gagal. Kalau kita berbalah, asyik berbalah, bergaduh dengan pemerintah, engkau salah, engkau zalim, engkau salah, aku betul, engkau salah, aku betul, kamu akan gagal. Fatafshalu. Bila kamu gagal, sesebuah negara itu kalau asyik berbalah dengan pemerintah, mereka akan gagal. Dengan erti kata mereka tak akan dapat membuat apa yang mereka ingin lakukan dari segi kemajuan dan dari segi kekuatan. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Dan kamu, kalau sekiranya kamu sudah gagal, kekuatan kamu akan hilang. Kalau kita asyik berbalah, kita akan bertambah kuat ke bertambah lemah? Tentulah kita akan bertambah lemah. Apatah lagi dalam urusan pemerintah, di mana kekuatan sebuah negara itu bergantung kepada apa? Sejauh mana rakyat dan pemerintah saling tolong-menolong, saling bersatu. Di situ kekuatan. Bersatu kita apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu jelas. Ya.
Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31, ayat ke-32, Allah kata wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu jadi seperti orang kafir, orang musyrikin. Apa sifat orang kafir? Apa sifat orang musyrikin? Minal ladzina farraqu dinahum, iaitu mereka yang telah memecah belahkan agama mereka, memecah belahkan kesatuan mereka. Wa kanu syi'a, sehingga menjadi berparti-parti, menjadi berkelompok-kelompok, berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan kelompok dia, bangga dengan puak dia, bangga dengan parti dia. Parti aku bagus, parti kau tak bagus. Parti aku masuk syurga, parti kau masuk neraka, dan seumpamanya. Ya, hal ini semua ditegah kerana ia adalah sifat orang kafir. Yang mana kalau kita lihat orang kafir, ini dia. Orang Islam macam tu? Tak. Orang Islam saling mengasihi sesama saudara dia, saling nasihat menasihat. Bahkan ini termasuk dalam iman kita, untuk kita kasih sayang dengan sesama umat Islam, apatah lagi dengan pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, kita tak setuju dengan kezaliman dia, penyelewengan dia, kita tak boleh setuju. Kita tak boleh kompromi dalam benda-benda dosa. Tetapi ini tidak sampai membuatkan kita melawan dia. Kita terus taat, terus patuh dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara dosa dan kezaliman, kita tidak boleh taat. Ya, maka tak heranlah mengapa syariat Islam menuntut supaya umatnya sentiasa taat kepada pemerintahnya. Seperti mana surah An-Nisa ayat yang ke-59, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemerintah di kalangan kamu. Nak mengatakan bahawa asas yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini bukan daripada ijtihad, bukan dari segi pendapat akal, tetapi ia berteraskan kepada syariat Islam, kepada nas Al-Quran dan hadis, yang mana kita akan sebutkan insya-Allah sebahagian daripadanya. Yang mana kita seakan-akan pada hari ini kita merasa duka cita kerana umat Islam akibat terpengaruh dengan propaganda daripada barat, terpengaruh dengan media massa, akibat kejahilan mereka tentang agama itu sendiri. Walaupun mereka mendakwa mereka nak menegakkan Islam, tetapi kerana kejahilan, kerana tidak tahu tentang perintah-perintah serta larangan-larangan syarak, akibat jauhnya mereka daripada Al-Quran dan hadis, mereka mendakwa Islam. Kami nak Islam, kami nak negara Islam, tapi Al-Quran hadis apa tak faham, membuatkan mereka bertindak tanduk sebegitu. Maka ayat Al-Quran tentang taat kepada pemerintah kita telah mendengarnya. Ayat Al-Quran bersifat umum seperti mana kebiasaan. Tapi kalau kita tengok hadis, dia memperincikan lagi tentang perlunya rakyat di sebuah negara untuk terus taat kepada pemerintah, tak kira macam mana sekalipun. Ya, antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada pemerintahnya. Apa yang kita benci pada pemerintah? Tentu kalau dia buat kezaliman, kalau dia buat benda-benda dosa dan mungkar, orang Islam, orang yang beriman akan benci. Tetapi Rasulullah kata, barang siapa yang melihat yang sesuatu yang dibencinya, apa? Falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar. Bukan membangkang, bukan nak menjatuhkan, tak. Falyasbir alaih, maka hendaklah dia bersabar. Kenapa? Fa innahu man faraqal jamaah shibra, barang siapa yang keluar daripada jemaah, maknanya keluar daripada kesatuan umat Islam yang bersatu di bawah pemerintah itu. Pemerintah itu tujuan dia apa? Untuk menyatukan kita. Kita bersatu di bawahnya, kita bergerak mengikut telunjuk dia, supaya janganlah, supaya kita teruruslah. Tapi kalau seorang kata di sini, seorang kata di sini, apa jadi? Kelang kabutlah. Jadi pemerintah dia menyatukan kita. Semua pergi depan, jalan sama-sama. Pergi belakang, kanan, kiri, sama-sama. Kan? Maka pemerintah itu menyatukan kita.
Maka Rasulullah kata, barang siapa yang keluar daripada jemaah walaupun sebanyak sejengkal, lalu dimati dalam keadaan itu, thumma mata maitatan jahiliyah. Kalau dimati dalam keadaan macam tu, derhaka terhadap pemerintah, keluar daripada kesatuan umat Islam, dia telah mati dalam keadaan jahiliyah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Apa artinya kematian jahiliyah? Kematian jahiliyah isyarat kepada zaman jahiliyah, sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebelum Rasulullah diutuskan, masyarakat Arab dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Kenapa? Kerana ketika itu mereka tak ada sistem, mereka tak bersatu, mereka berbalah, bahkan berperang, berbunuh sesama mereka, macam orang Badui. Tahu Badui? Badui, orang yang tinggal kat padang pasir, yang dia nak buat apa dia buat, ikut dia lah. Dia jenis degil, dia tak boleh ikut cakap. Apa yang dia nak buat dia buat. Dia tak suka, dia boleh berperang dan dia boleh bunuh orang yang menentang dia. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sehingga dalam sebuah hadis, isma'u wa ati'u wa nistu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Hendaklah kamu dengar dan patuh, walaupun pemerintah yang memerintah kamu hamba daripada Habsyi, daripada negara Afrika, rambut dia macam biji kismis. Siapa tengah tengok orang hitam, rambut dia macam mana? Lurus macam orang kita ke bulat-bulat? Nabi kata macam tu. Walaupun pemerintah kamu hamba sahaya, ini zaman dululah, hamba sahaya, bukan orang merdeka, daripada Habsyi, hitam. Kita kena ingat, Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat Nabi daripada orang Arab. Orang Arab dia ada sifat ego dia. Bangsa Arab, dia merasa diri dia hebat, bahawa diri dia lebih mulia. Ya, Arab ni, kalau kita nak bangsa, masing-masing ada sifat bangga dia, bangga perkauman tu. Tapi Nabi kata, walaupun dia seorang hamba daripada Afrika, rambut dia tak macam kamu. Bila kita tengok orang pelik sikit kan, apa rambut macam ni? Takkan nak dengar cakap dia. Siapa dia? Apa kelas? Nabi kata tak, tetap kena taat. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara'un yas'aluna haqqana wa yamna'una yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kami telah dilantik, kami telah dipimpin oleh seorang pemerintah yang menuntut hak mereka, tetapi tidak memberi kami hak kami. Menuntut hak mereka apa? Supaya dengar dan taat, tetapi dia tak bagi hak kita, yakni untuk menghukum dengan syariat adil, ya, dan tidak menzalimi rakyat. Maknanya pemerintah tu menzalimi rakyat lah. Salamah bertanya kepada Rasulullah tentang pemerintah yang zalim. Apa jawab Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Fa inna ma 'alaikum ma hummilu, fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Ini asas. Hendaklah kamu dengar dan taat, kerana mereka akan bertanggungjawab atas kewajipan mereka, dan kamu akan bertanggungjawab ke atas kewajipan kamu. Mereka kalau tak adil, mereka kalau buat zalim, buat dosa, buat kerosakan, mereka akan bertanggungjawab. Di akhirat kelak mereka akan dihisap oleh Allah. Sila akhir bulan mereka akan dihumban dalam api neraka. Tapi kamu jangan risau pasal mereka. Kamu kena lihat kewajipan kamu, adakah kamu melaksanakan atau tidak. Kewajipan apa? Untuk dengar dan taat.
Dengan erti kata, kalau kamu tak dengar dan taat, kamu akan dihisapkan, ya, di akhirat kelak, ya. Maka banyaklah kalau kita lihat, ya, hadis-hadis yang memperincikan lagi tentang kewajipan taat kepada pemerintah. Cuma kita kata, seperti yang kita ada sebut tadi, ketaatan kita kepada pemerintah hanya di dalam hal-hal yang ma'ruf. Apa arti hal ma'ruf? Maksudnya benda yang baik, benda yang sejajar dengan syariat, bukan yang menjurus kepada maksiat, bukan yang menjurus kepada dosa dan sebagainya, ya. Seperti mana hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim, 'alal mar' al-muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih. Wajib ke atas seorang muslim untuk dengar dan patuh dalam apa yang dia suka dan dalam apa yang dia tak suka, ya. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau dia diperintah untuk buat satu benda maksiat. Pemerintah memerintahkan rakyat supaya membuat satu maksiat, maka apa Rasulullah kata? Fa in umira bi ma'siyah fala sam'un wala ta'ah. Kalau dia memerintah supaya kita buat maksiat, tak boleh dengar dan tak boleh patuh. Dalam hal maksiat itu sahaja. Kerana ada juga yang keliru, kalau pemerintah suruh kita buat maksiat, dah kita tak dengar dan tak taat lagi secara mutlak. Bukan itu maksudnya. Hanya dalam benda maksiat itu sahaja. Atau adapun ketaatan kita kepada pemerintah itu secara am, dia adalah berterusan. Seperti mana juga dalam ketaatan kita kepada pemerintah, kita dengar dan taat, walaupun dia zalim, walaupun dia melakukan kerosakan, membuat dosa dan sebagainya. Tetapi ini tidak menghalang kita daripada terus berusaha untuk menasihat dia, bagi yang mampu, bagi orang yang berkelayakan, kan? Hal ini seperti mana dalam hadis daripada riwayat Ibn Abi al-Asim dan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang ulama hadis, di mana Nabi SAW bersabda, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintahnya, maka jangan dia melakukannya secara terang-terangan. Nak nasihat pemerintah di atas mimbar, wahai presiden, padahal pemerintah tak ada pun dalam jemaah tu. Ni khutbah Jumaat ke apa ke. Jangan buat korupsi. Kalau presiden ada kat depan dia, tak apa juga. Presiden kat istana sana. Wahai raja yang zalim, takwalah kamu kepada Allah. Jangan buat korupsi. Yang dengarnya orang-orang kampung kat depan. Kamu tengah cakap kat siapa bah? Jangan dizahirkan nasihat tu. Sebaliknya Rasulullah kata, ya, walakin liya'khudha biyadihi fayakhlu bih. Sebaliknya hendaklah dia mengambil tangan pemerintah tu. Itu kita kata orang yang berkebolehan dan berkelayakan, yang boleh menarik tangan pemerintah tu untuk nak nasihat dia secara sembunyi. Lalu Rasulullah kata, fa in qabila minhu fadhak. Kalau pemerintah tu terima nasihat dia, maka itu yang kita harapkan. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Tapi kalau pemerintah tu tak nak terima nasihat, nak macam mana? Yang penting kita telah tunaikan tanggungjawab kita. Adapun pemerintah tu kalau tak nak terima, itu dia punya pasal, ya. Ini kalau kita lihat, ini kerana kalau kita lihat dalam kita nak nasihat, kita nak nasihat kawan kita, contoh dia tak semayang misalnya, boleh ke kita nasihat dia depan orang? Hey Mat, kau ni apa teruk sangat tak solat? Depan orang. Awak ni janganlah bising-bising, diam-diam sudahlah. Ni awak cakap kat labu, kat labi semua dengar ni, malulah aku. Betul tak? Kalau kita buat dosa, orang cakap kat kita terang-terang, itu nasihat ke? Itu bukan nasihat, itu maki. Kau kurang ajar ya, nak maki aku depan orang. Ini kalau kawan kita atau mak bapak kita
Mak bapak kita kalau kita nak nasihat, contoh, mak bapak kita mungkin buat salah kan, tapi boleh ke kita nasihat depan orang, depan adik-beradik yang lain, depan jiran? Mak, bapak, bangun subuh. Contoh, apa tak bangun subuh? Jiran semua dengar. Boleh? Mak bapak kita jangan risau, lepas tu dia datang. Kan? Sebab apa? Itu bukan nasihat, itu menghina. Menghina. Maka seperti mana kita tak suka orang nasihat kita, dia panggil nasihat, bagi kita tu menghina. Di depan orang, bagaimana agaknya dengan pemerintah? Lagilah. Tahulah bila orang ada jawatan, makin lama makin tinggi, dia ada ego tak? Mestilah ada. Kita semua ada ego. Jarang, bukan calang-calang orang yang boleh kalau diterima kalau ditegur secara terang-terang dia boleh terima. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tapi rata-rata orang manusia ada kelemahan. Dia tak akan sanggup dinasihat depan orang, malukan dia, mengaibkan dia, menjatuhkan maruah dia. Kan? Ini kan pula pemerintah. Bahkan perbuatan menasihat pemerintah di depan orang, apa agaknya implikasi dia? Kita malukan dia kan? Pemerintah itu akan rasa terhina. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Dia akan membuatkan rakyat tak hormat pada dia. Kalau rakyat tak hormat, kalau rakyat sudah benci, oh dia tak solat rupanya, oh dia minum arak, kurang ajar, ayo kita lawan, bangkang, kita jatuhkan dia, kan? Maka akan berlakulah segala keburukan dan kemusnahan dalam negara tu, gara-gara nasihat yang tak kena cara. Ini dalam urusan pemerintahan negara, ya.